Jelas. Jelas Okey. Okey, untuk hari ni kita akan belajar bab bab 1 lagi. Okey, topik dia 1.5 iaitu penyelidikan dalam sejarah. Okey, ni topik dia. Penyelidikan dalam sejarah. Okey, dalam sejarah ni untuk kita belajar tentang sejarah, kita kena buat penyelidikan. Jadi untuk kita lakukan penyelidikan, kita perlukan pelbagai kaedah. Pelbagai kaedah yang digunakan untuk kita lakukan penyelidikan. Antara tiga kaedah yang digunakan oleh sejarawan. Sejarawan. Siapa ni sejarawan ni? Kita dah pernah belajar sebelum ni. Maksud sejarah dengan maksud sejarawan. Sejarawan ni siapa? Boleh bagi tahu saya. Siapa ni sejarawan? Ahli sejarah. Ahli sejarah. Dia buat apa? Selidik rekod-rekod lalu. Betul lah tu. Sejarawan ni dia adalah ahli sejarah yang melakukan penyelidikan tentang sejarah-sejarah yang lampau. Inilah maksudnya sejarawan ni. Ada tiga kaedah yang digunakan oleh sejarawan semasa melakukan penyelidikan. Yang pertama adalah kaedah bertulis. Yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga kaedah arkeologi. Apa itu kaedah bertulis, lisan dan arkeologi? Kita akan tengok satu-satu. Kita tengok dekat kaedah bertulis dulu. Apa itu kaedah bertulis? Kaedah bertulis ni adalah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat pada sumber yang dipahat atau ditulis. Maksudnya kaedah bertulis ni dia mengkaji maklumat yang ada ditulis lah. Ditulis atau dipahat atas apa-apa lah, contoh macam atas batu ke, atas kertas ke. Jadi dia akan kaji benda-benda tu. Di Asia Tenggara, tulisan tertua dikesan di dinding gua, dipahat pada batu, ditulis pada kulit kayu, gading dan daun lontar. Ni contoh yang boleh dijumpai di Asia Tenggara lah. Sumber-sumber dia, contoh kalau awak pergi gua, awak nampak lah ada tulisan. Tulisan yang orang dulu-dulu lah. Lepas tu pada batu awak boleh tengok ukiran tulisan dipahat pada batu. Contoh macam batu bertulis. Pada kulit kayu, pada gading gajah pun ada. Pada daun lontar pun ada. Kaedah bertulis juga boleh dilihat pada catatan harian seorang, fail kerajaan dan catatan pengembaraan. Contoh macam awak update status, contohlah update status dekat FB. Itu adalah salah satu catatan bertulis lah tu. Mana tahu nanti dah lama-lama nanti orang akan jadikan itu sebagai satu sumber kaedah bertulis untuk dia lakukan penyelidikan sejarah. Mana tahu. Ni untuk kaedah bertulis. Seterusnya untuk kaedah lisan. Kaedah lisan ni dia merupakan proses untuk mendapatkan maklumat melalui temu bual. Maksudnya kaedah lisan ni dia nak dapatkan maklumat tu melalui percakapan lah.
kita kena berjumpa dengan orang tu kena bercakap, bagi tahu kita interview dia, untuk dapatkan maklumat. Tokoh yang dipilih untuk ditemu bual dikenali sebagai orang sumber. Orang sumber ni maksudnya orang yang kita nak jumpa, kita nak interview dia ataupun nak temu bual dia. Orang sumber biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Maksudnya kat sini, orang sumber ni orang yang pernah lalui keadaan tu ataupun pernah hidup pada zaman tu. Contohnya, pada zaman penjajahan, zaman Jepun menjajah tanah Melayu, awak nak temu bual orang-orang yang pernah hidup zaman tu. Contohnya orang-orang tua yang lama, yang pernah hidup zaman tu. Jadi dia ni tergolong dalam golongan orang sumber lah, yang pernah hidup ataupun pernah rasai sendiri pengalaman hidup pada zaman tu. Ni kaedah lisan. Seterusnya, yang ketiga iaitu kaedah arkeologi. Kaedah arkeologi ni dia merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Maksudnya dia menggunakan sains, kepakaran, untuk dia kaji bahan-bahan atau tempat-tempat tinggalan sejarah. Ni arkeologi. Untuk arkeologi ni dia memerlukan seseorang yang pakar dalam bidang dia. Jadi dia kena belajar masuk dalam bidang arkeologi, barulah boleh lakukan inilah kaedah saintifik ni, kaedah arkeologi ni. Antara bahan tinggalan sejarah yang ditemukan termasuk fosil, tembikar, bahan logam, binaan daripada batu. Awak pernah tengok orang pergi dekat tempat sejarah, sapu-sapu pegang berus, sapu-sapu debu-debu, tu arkeologis lah tu. Itulah contoh arkeologis. Faham setakat ni 3 kaedah dia yang digunakan oleh penyelidik sejarah. Faham tak? Faham tak ni? Jelas tak? Boleh dengar jelas? Kalau ada soalan, tanya je. Untuk kaedah bertulis, dia ada proses-proses dia untuk awak lakukan kaedah bertulis dalam penyelidikan sejarah ni. Kalau dekat sini awak tengok ada 5 proses yang digunakan untuk kaedah bertulis. Yang pertama, proses yang pertama, awak kena kenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa atau tokoh. Maksudnya kat sini bila awak nak buat kajian tentang sejarah tu, awak kena tahulah sumber daripada mana awak nak dapat tu untuk awak kaji sejarah tu. Ni proses yang pertama. Untuk yang kedua, bila awak dah jumpa sumber tu, awak kena sahkan sumber bertulis tersebut. Contoh, awak dah dapat sumber, awak pergi ke tempat simpanan sumber, seperti muzium, atau perpustakaan. Jadi bila awak pergi dekat muzium, dekat situ ada banyak-banyak sumber sejarah. Jadi sejarawan ni dia kadang-kadang dia akan mentafsir dengan bantuan ahli paleografi dan epigrafi. Maksudnya orang yang akan mengesahkanlah sumber ni, adakah sumber ni betul sumber sejarah yang boleh dipercayai. Seterusnya, bila dah dapat, dia akan mengumpul dan menyimpan sumber yang diperolehi.
Okay, sumber yang dia dah dapat tu, dia akan simpan, okay, dia akan kumpul dekat satu tempat. Okay. Kemudian dia akan catat dan disimpan bagi memudahkan dia nak buat penyelidikan seterusnya. Okay. Okay, yang keempat. Okay, dia akan menggunakan peralatan yang sesuai. Okay, penggunaan peralatan seperti komputer bagi menganalisis data dan sumber. Menyunting penulisan di samping menyusun bibliografi dan statistik. Ni contoh-contoh alatan lah yang digunakan untuk analisis sumber bertulis ni. Okay, last sekali menganalisis. Okay, keupayaan menganalisis dan memberikan perspektif baru terhadap sesuatu peristiwa sejarah sangatlah dihargai apabila sejarawan berupaya mengupas dan menjelaskan pertentangan yang wujud pada kajian lepas terhadap peristiwa yang sama. Maksudnya, dia boleh analisis, dia boleh kaitkan ataupun relate peristiwa yang lepas terhadap peristiwa yang sama sekarang. Okay, jadi bila dia dah hasil kajian dia dah dapat, dia perlu sebarkan. Okay, jadi dia kena sebarkan lah hasil kajian dia tu bagi dia mengukuhkan teori, pemahaman dan penghayatan terhadap peristiwa itu. Okay, jadi ni adalah proses untuk kaedah bertulis. Okay, seterusnya. Ni contoh-contoh bukti-bukti sejarah lah untuk sumber bertulis ni. Kalau macam kat sini awak boleh tengok ni. Ni adalah daun lontar. Okay, daun lontar dia macam, kalau awak tengok macam pelepah pokok kelapa tu. Dia punya daun lebih kurang macam tu lah. Macam pokok nipah macam tu. Okay, awak boleh tengok dia dekat dia punya daun-daun dia ni, dia ada tulisan dekat sini. Okay, pada zaman dulu orang guna daun-daun. Dulu kertas susah nak dapat. Jadi digunakan daun. Okay. Okay, seterusnya ni batu bersurat Terengganu. Okay. Ni nampak dia okey dekat atas batu bersurat ni. Jadi batu bersurat ni dia sebagai bukti kedatangan Islam, okay, di Terengganu. Ni contoh dia. Okay. Seterusnya kaedah lisan. Okay, untuk kaedah lisan, okay, ada 3 tahap, okay, dalam kaedah lisan. Okay, yang pertama adalah persediaan. Okay, sebelum kita nak lakukan penyelidikan melalui kaedah lisan ni, kita mesti melalui beberapa tahap. Okay, ni contoh tahap pertama lah. Okay, kita kena tahu tokoh. Okay, siapa kita nak temu bual tu ataupun kita nak interview tu. Contoh awak nak lakukan kajian tentang sejarah Jepun datang ke alam Melayu, ke tanah Melayu. Okay, awak mestilah tahu siapa tokoh yang layak untuk ditemu bual. Mestilah orang-orang yang lama ataupun orang yang pernah hidup pada zaman tu. Awak jangan pula pergi interview awak interview adik awak. Tak valid lah maksudnya tu. Okay. Dia kena interview tokoh dia. Kena tentukan dulu tokoh siapa yang layak ataupun yang boleh kita percayai untuk kita dapatkan sumber sejarah tu. Okay, kemudian kita tentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual. Apa yang kita nak temu bual dia, tentang apa? Tentang sejarah macam mana Jepun mendarat ke, apa yang dilakukan oleh Jepun sewaktu datang ke tanah Melayu ke. Okay. Kemudian memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Bila kita nak interview pasal sejarah, mestilah kita tanya soalan yang berkaitan dengan sejarah. Jangan kita tanya soalan lain pula. Okay, seterusnya tahap kedua. Okay, bila kita dah tahu tokoh, kita dah tentukan tokoh siapa.
Okey, kita perlu melakukan rakaman atau temubual. Rakaman temubual. Bila kita berjumpa dia, kita kena buat rakaman temubual. Okey. Okey, kita perlu membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mungkin perkara yang dikaji. Kita kena tahulah apa yang kita kaji ni. Terutamanya dengan meneliti sumber bertulis dahulu. Okey, macam tadi kita nak interview Pakcik ni. Dia hidup pada zaman penjajahan Jepun dekat tanah Melayu. Jadi kita kena tengok dulu sumber-sumber bertulis yang ada tentang penjajahan Jepun dekat tanah Melayu. Barulah kita nampak sikit apa yang kita nak kaji tu. Okay, kemudian meyakinkan tokoh untuk memberikan kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian. Sebab apa kita kena yakinkan tokoh ni? Okay. Kadang-kadang ada yang orang yang pernah hidup zaman ni, dia trauma, dia takut. Apabila dia ingat balik, dia akan jadi takut lah. Jadi kita kena yakinkan lah dia. Sebab apa kita perlukan orang panggil pendapat lah. Maksudnya apa yang dia pernah lalui. Kita kena tahu, kita nakkan benda tu daripada dia. Okay? Supaya dia dapat ceritakan apa pengalaman yang dia pernah lalui pada masa tu. Okay, jadi kita kena yakinkan dia. Okay, seterusnya tahap ketiga iaitu proses rakaman. Okay. Dalam proses rakaman ni, kita perlu membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman kita. Edit lah maksudnya. Okay, kita menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis. Okay, segala yang diberitahu oleh orang sumber ni, kita kena nilai. Okay, kita kena compare dengan sumber bertulis ni. Okay, kemudian kita menyimpan rakaman dengan baik. Kita simpanlah. Okay, untuk rujukan di masa hadapan. Okay, itu untuk kaedah ihsan. Okay, dapat setakat ni? Dapat tak? Dapat. Okay, ada soalan? Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya sambung Okay. Okay, seterusnya yang terakhir. Okay, tadi kita dah tengok kaedah bertulis, kaedah lisan. Okay, sekarang ni kaedah arkeologi. Okay, kaedah arkeologi ni dia menggunakan kaedah saintifik lah. Okay, dia perlu seseorang yang pakar dalam bidang ni. Awak boleh tengok dalam gambar rajah ni. Okay, dekat sini nampak ni. Ni adalah ahli-ahli arkeologis. Okay, dia akan berkumpul ramai-ramai. Okay, dia akan berkumpul ramai-ramai. Dia akan lakukan proses ekskavasi. Apa itu proses ekskavasi? Okay, awak boleh tengok kat sini. Okay, proses ekskavasi ni adalah proses mengumpulkan data dalam bidang arkeologi untuk memperoleh maklumat tentang masa lampau manusia. Okay, aktiviti gali cari bermula dari permukaan tanah hingga tahap tanah asal. Okay, maksudnya dia akan gali tanah tu sampailah jumpa dia punya tapak dia. Okay, tapak yang asal dia. Okay, sebab apa? Okay, dulu mungkin tempat ni dekat atas tanah. Okay, lama kelamaan dia akan tertimbus. Jadi inilah proses ekskavasi ni. Okay, untuk dia cari gali sampailah jumpa tapak dia yang asal. Okay, pertama sekali dia perlu rancang grid sebelum kerja ekskavasi. Okay, grid ni maksudnya penandaan kawasan lah. Okay,
Kemudian dah tanda kawasan, barulah dia lakukan proses ekskavasi. Okey, dengan mencatatkan semua penemuan. Okey. Okey, lepas dia dah jumpa artifak ataupun peninggalan yang dia nak kaji tu, okey, dia akan bawa ke makmal arkeologi. Dekat sini lah. Okey, dia dah punggah, dia dah asingkan mana-mana barang yang dianggap sebagai barang peninggalan. Okey. Kemudian dia akan bersihkan barang ni sebelum dia lakukan uji kaji. Okey. Kemudian pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pengenalan. Dia akan tanda setiap artifak ni lah yang dijumpai ni. Okey, last sekali dia akan analisis bagi dia dapatkan maklumat tentang sesuatu artifak ni. Contoh dia jumpa tembikar. Okey, dia akan analisis betul ke tembikar ni daripada zaman dulu. Okey, kalau dia dari zaman dahulu, dia diperbuat daripada apa? Okey, daripada zaman mana, daripada kerajaan mana datangnya. Kat sinilah dia akan analisis semuanya dalam makmal arkeologi. Okey, itu untuk kaedah arkeologi. Okey, yang tadi awak tengok tadi adalah kaedah arkeologi yang dilakukan di daratan. Ni pula kaedah arkeologi yang dilakukan di bawah air. Okey. Okey, ada sesetengah tempat peninggalan sejarah ni dia dah ditenggelami air. Okey, jadi dia memerlukan ahli-ahli arkeologi ni, yang pakar-pakar ni lah, okey, yang boleh menyelam lakukan kajian saintifik dekat dalam air ni. Kalau awak boleh tengok dalam gambar ni, dia sama je, lebih kurang je macam kaedah dekat darat. Okey, cuma dia dalam air je. Okey, dia akan buat grid. Okay, kemudian untuk darat dia akan guna, untuk dia hilangkan debu dia akan gunakan berus. Okay, tapi dalam air dia akan guna pipe udara. Okay, dia akan sedut habuk tu ke atas. Okay. Sebab dalam air nak guna berus susah. Jadi dia gunakan pipe lah. Sedut je habuk. Okey, teknik cari gali dalam daratan telah diubah sesuai untuk kegiatan dalam air. Okey, jadi dia lakukan ubah sesuai lah supaya sesuai untuk dia lakukan penyelidikan dalam air. Okey, apabila dia dah dapat artifak ni, dah jumpa, okey, dia akan letak artifak ni dalam bekas. Macam ni lah. Okey, dia letak dalam bekas. Okey, dan diangkat ke permukaan air dengan menggunakan beg. Okey, beg ni dia ada udara. Jadi bila dia dah ikat artifak ni, okey, dekat sini, okey, dia pumpkan udara dalam beg ni. Jadi dia akan teruslah timbul. Jadi yang dekat permukaan bolehlah ambil. Mereka yang jaga dekat permukaan boleh ambil barang artifak ni. Jadi yang dekat bawah ni akan terus lakukan penyelidikan di bawah. Jadi dia akan jimat masa. Okey, faham? Faham ke tak ni? Faham, cikgu. Okey. Okey, jadi untuk topik ni itu saja. Okey, sebelum tu kita refresh balik. Okey, penyelidikan dalam sejarah. Okey, ada 3 kaedah yang digunakan dalam penyelidikan sejarah. Okey, boleh bagi tahu saya balik. Apa 3 kaedah penyelidikan yang digunakan dalam penyelidikan Kaedah bertulis, kaedah lisan, kaedah arkeologi. Okey, sekejap
kaedah penyelidikan. Okey, kaedah penyelidikan sejarah. Yang pertama apa dia? Kaedah bertulis. Okey, Kaedah lisan. kaedah bertulis. Okey, yang kedua kaedah lisan. Okey, yang ketiga Kaedah arkeologi. kaedah arkeologi. Okey, contoh bagi kaedah bertulis ni macam mana? Kaedah bertulis ni dia kaji apa? Contoh yang dia kaji untuk kaedah bertulis apa dia? Dalam slide tadi saya dah bagi tahu. Tulisan. Tulisan apa? Tulisan pada dinding gua. Okey, tulisan pada dinding gua. Lagi? Apa lagi yang awak ingat? Kalau kaedah bertulis ni Pahat pada batu. Okey, pahat catatan yang terpahat pada batu. Okey, lagi apa? Tulis pada kulit kayu. Okey, tulisan yang ditulis pada kulit kayu. Okey, ni contoh-contoh dia lah untuk bertulis. Okey, seterusnya untuk lisan. Awak kena ingat, lisan ni kita akan temu bual seseorang tu. Kita panggil dia apa? Yang kita nak temu bual, tokoh tu. Kita panggil dia apa? Interview. Siapa kita panggil orang yang kita nak temu bual tu? Kita akan panggil dia apa? Orang, perkataan dia depan dia orang. Orang apa? Orang sumber. Orang sumber. Okey. Okey, untuk kaedah lisan ni okey, orang sumber lah kita akan panggil orang yang kita nak interview tu. Okey, ada 5 proses dalam kaedah. Ada 3 proses dalam kaedah lisan ni. Okey, kalau kaedah bertulis, kaedah bertulis ada 5. Okey, kaedah lisan ada 3. Yang tu awak boleh baca nanti. Saya akan bagi. Okey, seterusnya untuk arkeologi. Okey, untuk arkeologi ada 2 jenis kaedah arkeologi. Yang bermula tadi apa dia? Yang pertama sekali kaedah arkeologi dekat mana? Slide yang Gali-cari. Okey, kaedah arkeologi yang dia lakukan di darat. Okey, darat ataupun atas tanah lah. Okey, lagi satu. Satu lagi tadi. Air. Okey, kaedah arkeologi yang dilakukan
Di bawah air. Di bawah ke di bawah? Di bawah air. Okay. Jadi ni je lah awak kena. Yes. Okay, yang awak kena fokus dalam bab ni. Okay. Pendidikan dalam sejarah ada 3 kaedah yang digunakan. Yang pertama kaedah bertulis, yang kedua kaedah lisan, yang ketiga kaedah arkeologi. Apa itu kaedah bertulis, apa itu kaedah lisan, apa itu kaedah arkeologi. Jadi awak kena, yang ni saya bagi simple je ni. Tapi dia ada dia punya penerangan lagi tadi, macam proses, dia punya tahap-tahap dia. Yang tu awak kena baca. Okay, ada apa-apa soalan? Ada. Tak ada Okay, kalau Ada. Okay, nanti saya akan share slide ni dalam grup kelas sekali dengan video lah, awak boleh tengok balik nanti. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, kelas kita tamat dekat sini sajalah. Okay semua? Okay. Okay. Okay, terima kasih semua. Hello. Okay, boleh lah.